jika mereka tak buat apa-apa, mereka tak intervene, then the ripple effect, orang-orang akan kehilangan pekerjaan, mereka semua akan tidak ada sumber pendapatan, tidak boleh nak bayar komitmen mereka, tak boleh nak bayar hutang kredit kad mereka, hutang kereta, hutang rumah, hutang bisnes. So apa yang akan jadi? Lagi ramai orang yang jatuh bankrupt, lagi ramai orang yang jadi homeless, akan berlaku kenaikan jenayah dalam sesuatu negara tersebut. So dia punya ripple effect tu sangat-sangat teruk, sangat-sangat teruk. Disebabkan itu, kita tengok kerajaan menyelamatkan mereka. Anda mesti pernah dengar stigma di mana kerajaan, kebanyakan kerajaan-kerajaan dan juga kerajaan Malaysia ni lebih berpihak kepada orang-orang yang kaya ataupun orang yang mempunyai bisnes yang besar-besar. Sebagai contoh, kalau syarikat-syarikat besar ini mengalami kerugian yang teruk, di mana kerajaan akan bail out that company. Dia akan bantu company itu supaya company besar-besar ini boleh sustain. Dan ramai daripada kita yang rasa, mana adil? It's not fair. Macam mana orang-orang bisnes yang besar-besar ini, kerajaan kita bantu company-company ini untuk float, sedangkan kita rakyat-rakyat marhai ni tak dapat bantuan. Bantuan seperti apa yang mereka dapat. Mungkin agak sensitif, tetapi saya nak bagi pendapat saya sendiri. And ada satu keratan akhbar yang dikongsikan lah dalam social media, iaitu study di Malaysia ni. Study shows that 75% daripada rakyat di Malaysia ini percaya yang kita punya ekonomi is rigged ataupun bias, berpihak kepada ataupun untuk memberi kelebihan kepada golongan-golongan kaya ini. So topik ini to me lah is very interesting in the sense that saya rasa macam ada betulnya, ada benarnya pada statement tersebut. Kenapa benda ni terjadi pada asalnya? Benda ni kalau saya nak explain, company-company besar ini dia menyumbang kepada ekonomi negara kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara job opportunities ataupun peluang-peluang pekerjaan. So kalau kita tengok company-company besar, berapa peluang pekerjaan yang mereka dapat berikan kepada rakyat-rakyat kita di Malaysia ini. Berbanding dengan kerajaan membantu orang-orang yang mungkin tidak mempunyai bisnes langsung. So kalau saya bagi contoh mudah lah. Kita pernah ada satu ketika dahulu, kita ada BRIM lah, kita ada sekarang ni bantuan rakyat prihatin, BRP dan macam-macam bantuan di mana kerajaan memberi duit kepada kita. Kepada kita bagi mereka yang mungkin mengalami orang kata apa masalah. Kita bandingkan dengan company-company besar yang hire rakyat-rakyat Malaysia ini. Di mana bukan saja mereka dapat income secara konsisten setiap bulan, tetapi mereka juga dapat membelanjakan duit tersebut untuk memangkinkan lagi ekonomi negara kita. Cuba anda bandingkan mana satu yang lebih efektif ataupun yang lebih kekal. Adakah dengan cara membagi duit directly kepada rakyat kita one off, maybe 3 bulan sekali, ataupun menyediakan peluang pekerjaan di mana rakyat-rakyat ini mendapat income secara berkala, setiap bulan. So, you don't have to compare lah. The answer is simple, right? Kalau anda sediakan peluang pekerjaan, anda bagi gaji setiap bulan, ini lebih, orang kata apa, lebih sustainable for the long term. So that's why, if you look at, not just in Malaysia, seluruh dunia. Macam contohnya di Amerika Syarikat, pada tahun 2008-2009, ketika berlakunya subprime crisis, banyak bank-bank yang jatuh bankrupt. Tetapi kerajaan Amerika Syarikat ketika itu bail out semua bank-bank ini. Sebab nak selamatkan bank-bank ini sebab bank-bank, kalau anda tengok, memang dia menjadi orang kata apa, nadi kepada ekonomi negara itu. Sebab mereka yang memberi loan kepada bisnes-bisnes kecil-kecil ini untuk memulakan bisnes mereka. So, they can't afford to lose all this bank, right? And that's why they bail out this bank. And bank memang, orang-orang founder-founder ataupun owner kepada bank memang kaya raya. Sebab apa? Sebab jika mereka tak buat apa-apa, mereka tak intervene, then the ripple effect, orang-orang akan kehilangan pekerjaan, mereka semua akan tidak ada sumber pendapatan, tidak boleh nak bayar komitmen mereka, tak boleh nak bayar hutang kredit kad mereka, hutang kereta, hutang rumah, hutang bisnes. So apa yang akan jadi? Lagi ramai orang yang jatuh bankrupt, lagi ramai orang yang jadi homeless, akan berlaku kenaikan jenayah dalam sesuatu negara tersebut. So dia punya ripple effect tu sangat-sangat teruk, sangat-sangat teruk. Disebabkan itu, kita tengok kerajaan menyelamatkan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua pun anda tengok, kebanyakan orang-orang kaya ini, kalau anda tengok bisnes-bisnes besar ini, kalau anda tengok mereka bayar cukai kurang daripada rakyat-rakyat biasa. Betul tak betul? Saya dulu pun
bila saya found out this truth, di mana company-company besar membayar tax ataupun membayar cukai lebih sedikit berbanding dengan orang-orang biasa ataupun rakyat marhain, saya memang rasa macam benda ni tak adil. Kan? Bak kata Tiga Abdul, ini tak adil. So but that's the truth, right? Kenapa? Again, it's simple, right? So kalau anda kenakan tax yang begitu tinggi kepada bisnes-bisnes besar ini, apa yang bisnes-bisnes besar akan buat? Saya susah-susah payah bina company ni, saya kena bayar tax yang lebih. So instead daripada saya kembangkan bisnes saya besar-besar, saya bawa masuk lagi banyak-banyak pekerja di dalam company saya, better saya just maintain a small medium size business sahaja. Dan benda ni again will cause a ripple effect. Okay, like orang kata apa, a negative feedback to the economy, di mana for all the business out there, diorang akan buat business medium size sahaja. Mereka takkan grow besar-besar sebab mereka akan rasa kalau mereka grow besar-besar pun at the end of the day I kena bayar tax lebih. So you know what, I tak nak lah, I just grow it to a certain level and that's it. Okay, saya cukup makan, ada beberapa employee, that's it. So you don't want that to happen. So you want the business to grow further so that they can employ more people. Lagi banyak employee yang mereka boleh bawa masuk ke dalam bisnes tersebut. Yes, mereka dapat tax benefit, tetapi as a result of that, lagi ramai orang ataupun lagi ramai rakyat-rakyat di negara tersebut akan mempunyai pekerjaan dan mempunyai gaji yang tetap. Dan mereka ini akan menyumbang kepada ekonomi. Sebab setiap orang yang mereka employ ni, semua orang akan membayar tax, membayar cukai. So at the end of the day, it helps the government, it helps the economy. So at the end of the day, it's about balance. Kita nak bagi banyak gila tax benefit pun tak boleh, okay? Sebab nanti mereka akan jadi lagi kaya. Tapi kalau kita nak hukum mereka dengan naikkan tax pun tak boleh juga. Nanti mereka akan tak nak grow their business, or even worse, mereka akan lari ke negara lain. Okay? Negara lain yang lebih ramah mesra terhadap business. Okay, di mana mereka bagi banyak tax benefit, so mereka akan pindahlah ke negara lain. Apabila mereka pindah ke negara lain, rakyat di negara kita tak ada peluang pekerjaan, akan membantu menaikkan ekonomi di negara-negara yang lain lah. Negara yang in a way pro business owner ini. So again, disclaimer siap-siap, this is my own opinion. Ada banyak lagi sebab-sebab kenapa orang-orang yang mempunyai bisnes-bisnes yang besar ini mendapat banyak kelebihan daripada kerajaan. Poin di sini, kenapa saya kongsikan benda ni kepada anda semua, sebab saya nak anda mula berfikir secara positif. Sebab at the end of the day, tak kisahlah government ni pilih kasih kepada bisnes-bisnes besar ataupun orang-orang yang kaya. At the end of the day, kita sendiri ada pilihan masing-masing. So depending on us, depending on anda semua, kalau anda nakkan kelebihan tersebut, anda kena ikut sistem yang orang kata apa, dah termaktub dalam kita punya ekonomi negara ini. Okay? Di mana kalau anda nak dapatkan kelebihan ini, anda semua kena mula berfikir seperti seorang ahli perniagaan. Di mana kalau anda mulakan perniagaan anda mula employ a lot of people, outside there, bayar gaji mereka, okay, bantu naikkan ekonomi negara. Yes, you will get all this benefit. Seperti apa yang mereka dapat. Mungkin topik kali ini agak deep, but jangan risau. Okay, kalau anda nak tahu lagi tips-tips kewangan, okay, yang lebih santai, jangan lupa untuk tengok ataupun visit my YouTube channel Dr. Adam Zubair, di mana saya dah kongsikan banyak lagi tips-tips kewangan yang anda boleh belajar secara percuma. Right, itu saja daripada saya. Nyatakan pendapat anda dalam ruangan komen di bawah. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.